Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi nahmaduhu wa sallim ala rasulil karim, amma ba'. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang paling besar, iaitu nikmat iman dan Islam. Inna dina indallahil Islam, kata Allah. Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Pada kesempatan ini, marilah kita sama-sama menghayati ayat Al-Quran dalam surah Fussilat ayat ke-33 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada manusia yang menyeru kepada mentauhid, membesarkan Allah ataupun mematuhi perintah Allah, dan dia sendiri mengerjakan amal soleh sambil berkata, sesungguhnya aku adalah daripada kalangan orang Islam yang benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Fussilat ayat ke-33. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para mufassir, bila kata mufassir, ahli tafsir, menyatakan bahawa sesiapa sahaja yang menyeru manusia kepada Allah dengan apa-apa cara sekalipun, dia berhak mendapatkan berita gembira dalam ayat ini, iaitu apa? Dia adalah orang yang paling baik perkataannya. Jadi maksudnya apa? Orang yang menyeru manusia kepada Allah dengan pelbagai cara. Antaranya adalah melalui azan, muazin menyeru manusia kepada Allah, iaitu mengajak manusia kepada solat. Adalah cara yang terbaik, perkataan yang terbaik. Lagi apa? Para nabi menyeru manusia mentauhidkan Allah. Itu adalah perkataan yang terbaik. Begitu juga kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, iaitu apa? Menyeru manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis Nabi SAW menyatakan, man ra'a minkum munkaran fayughayyiruhu biyahdi. Barang siapa menyaksikan kemungkaran di hadapan matanya, wajib diubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tidak mampu mengubah dengan tangan, maka cegahlah kemungkaran itu dengan lisan, kata Nabi. Fa illam yastati' fa biqalbi wa zalikal adhaful iman. Kalau tidak mampu mencegah kemungkaran dengan lisan, maka Nabi kata cegahlah kemungkaran itu dengan benci di hati, dengan benci di hati. Wa zalikal adhaful iman. Sesungguhnya benci dengan hati adalah selemah-lemah iman, kata Nabi SAW dalam hadis. Jadi maksudnya apa? Setiap kemungkaran, maka wajib kita mencegah kemungkaran tersebut. Dan kalau kita tak mampu mencegah kemungkaran, kata Nabi dalam hadis, paling tidak benci dengan hati kemungkaran tersebut. Wazalikal hadhaful iman. Sesungguhnya benci dengan hati adalah selemah-lemah iman. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka di sini jelas, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diseru supaya beramal ma'ruf nahi munkar. Iaitu kalau kita melaksanakan perintah Allah dengan cara amal ma'ruf, mengajak manusia kepada Allah. Contoh, kita sedang berjalan, berkumandangnya azan, maka kita ajak kawan kita, orang sekeliling kita untuk sama-sama menunaikan solat. Itu adalah salah satu amar ma'ruf. Begitu juga contoh di sosial media, di Facebook, Instagram, TikTok. Maka kalau kita boleh juga beramal ma'ruf, bagaimana? Iaitu mengajak manusia kepada kebaikan melalui tulisan-tulisan kita, melalui video-video kita berkaitan dengan dakwah, ilmu dan sebagainya.
Maka setiap perkara yang kita buat, apa sahaja yang kita buat untuk menyeru manusia kepada Allah, dia termasuk dalam ayat ini, iaitu qaulan mimman da'a ilallah, lebih baik perkataannya kata Allah. Maka kita sebagai umat Islam, kita perlu beramar ma'ruf nahi mungkar, iaitu mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia kepada kemungkaran. Dan ingatlah dalam surah Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan tetap tekunlah engkau memberi peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu memberi faedah, memberi kebaikan kepada orang beriman, kata Allah. Jadi insya-Allah apa yang saya kongsi ini sekadar untuk ingatan kepada diri saya yang hina dan kepada yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.